Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Masrah Malak dan ini Inside Talk. Okey, kalau kita lihat sebelum ini dah 2 minggu juga kita tidak bersiaran ekoran mungkin dengan wabak pandemik COVID-19 dan juga busy dengan keadaan Dun Slim di Perak. Kalau untuk makluman anda semua, FB Live kita pada hari ini, sebelum ini kita membincangkan tentang isu-isu politik dan hari ini untuk buat kali kedua kita menjemput Tuan Hanif Katri untuk membincangkan tentang topik daripada sudut perundangan, dan topik kita pada hari ini berkenaan dengan perbicaraan kes Najib Razak dan juga kes Lim Guan Eng. Dan kenapa kami memilih topik ini adalah kalau terlihat topik ini hanya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat tentang perbezaan kedua-dua kes rasuah yang dibawa oleh kedua orang ahli tokoh politik ini. Dan seperti yang kita sedia maklum juga, baru-baru ini bekas Najib Razak telah didapati bersalah ke atas 7 pertuduhan rasuah melibatkan SRC International dan telah didapati bersalah oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas kesemua 7 pertuduhan. Manakala untuk kes Lim Guan Eng pula, kalau kita lihat menghadapi pertuduhan melibatkan kes rasuah, meminta suapan sebanyak 10% berkenaan dengan kes terowong di Pulau Pinang. Jadi seperti yang kita sedia maklum, pada hari ini tetamu jemputan kita iaitu Tuan Hanif Katri. Terima kasih kerana sudi datang di studio kami di Malaysia Inside. Mungkin Tuan Hanif sihat hari ini? Kurang sikit. Baru nak recover dari batuk, tapi insyaAllah boleh teruskan. Harap-harap bukan berkaitan dengan tidak, insyaAllah. Ini lebih pada buah longan yang dicemari bahan kimia. Okey, Tuan Hanif, mungkin kita ini merupakan kali kedua kita menjemput Tuan Hanif berkenaan dengan sudut perundangan di Malaysia. Kalau kita lihat hari ini topik yang kita nak ketengahkan kepada masyarakat berkenaan dengan kedua tokoh ini, mungkin Tuan Hanif boleh ceritakan serba sedikit bagaimana perbezaan dari sudut perundangan antara kedua-dua kes ini. Dan kalau kita lihat dalam kes SRC, dokumen bank menunjukkan yang terdapat transaksi wang ke dalam akaun Najib Razak. Untuk kes Lim Guan Eng pula berbeza, beliau dituduh meminta rasuah sebanyak 10% daripada projek terowong, namun tiada sebarang transaksi. Mungkin Tuan Hanif Katri boleh komen sikit bagaimana keadaan tersebut. Ya, saya rasa yang pertamanya lah memandangkan persoalannya secara khusus adalah perkaitan ataupun perbandingan antara kes Najib Razak dan Guan Eng. Saya rasa kita kena terlebih dahulu faham. Kita cuma boleh bandingkan beberapa perkara. Sebab kes Najib Razak ni, setakat yang kita tahu dalam rekod, dia ada 4 kategori pertuduhan. Yang telah didapati bersalah adalah SRC sahaja. Jadi kita akan bincang khususkan kepada SRC. Kita tolak tepi yang 1MDB maupun IPIC maupun gubahan laporan audit negara. Itu masih berjalan di mahkamah. So kita tak mau sentuh lah. Yang didapati bersalah seperti yang betul dinyatakan oleh Puan Mas tadi adalah SRC 7 pertuduhan. Dan hukuman pun semua dah tahu, telah pun diumumkan oleh mahkamah. Dan juga pihak pendakwa raya juga telah merayu terhadap apa yang mereka mengatakan sebagai hukuman yang tidak memadai. So kita tak akan mendalami perkara itu pada hari ini. Whereas Guan Eng pula sebenarnya dia bukan dituduh 1 pertuduhan. Guan Eng dituduh 3 pertuduhan pada 3 hari berbeza. Pada 7 hari bulan Ogos, iaitu hari Jumaat terdahulu, bukan yang last, yang terdahulu, beliau dituduh di Kuala Lumpur berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Puan Mas tadi, iaitu kononnya meminta suapan 10% daripada nilai bersih keuntungan projek terowong. Dan kemudian beliau dituduh di Butterworth, di mana dikatakan di antara tempoh 2011 hingga 2013 dengan menyalahgunakan kuasa beliau untuk membantu kelulusan projek terowong tersebut kepada Zenith, beliau telah memperoleh sejumlah lebih kurang 3 juta dalam tempoh tersebut. Dan yang ketiga, pertuduhan ketiga adalah beliau dituduh nothing to do dengan terowong, tapi berkaitan projek lain yang dikatakan merupakan pembinaan asrama pekerja di satu kawasan Batu Kawan di Pulau Pinang. Dan beliau dituduh di sana bersama 3 orang lain, iaitu dia dituduh menyalahgunakan kuasa. Isterinya Betty Chu pula dituduh menerima melalui gubahan wang haram nilai RM300,000, iaitu hasil jenayah daripada kelulusan projek tersebut. Dan Fang, iaitu seorang peniaga yang dikatakan sebagai kawan rapat keluarga Guan Eng, dituduh kerana membantu konspirasi dengan Guan Eng untuk kelulusan projek tersebut. Jadi di sini ada 3 pertuduhan. Macam mana SRC Najib mempunyai 7 pertuduhan, sini ada 3 pertuduhan. Tapi saya sebalik pada soalan yang kedua, bahagian kedua soalan tadi yang Puan Mas tanya. Macam mana perbezaannya bila dalam kes SRC
ada transaksi perbankan yang ditampilkan di mahkamah. Dan di sini daripada pertuduhan Guan Eng dikatakan meminta, belum pun ada lagi penerimaan. Ini merujuk khusus kepada pertuduhan pertama di KL lah, bukan yang Batu Bas. Baik, untuk memahami perkara ini saya perlu para penonton faham. Di dalam undang-undang rasuah di Malaysia, bukan sekadar bila kita terima wang dia menjadi jenayah. Kalau kita meminta wang, meminta suapan pun, jika boleh dibuktikan di mahkamah ada permintaan, maka ia adalah jenayah. Sebab kalau kita tak minta, maka takkan wujud pemberian. Begitu juga orang yang menawarkan rasuah. Walaupun dia tak bagi lagi, dia baru tawarkan. Adik, kalau hang luluskan, katalah contohnya saya seorang pegawai di bank ke apa, awak luluskan pinjaman ni, saya bagi 10% daripada pinjaman. Belum pun dapat lagi. Tapi sebab perbincangan dibuat di persekitaran kawasan bank dan ada rakaman yang telah pun menunjukkan perkara tersebut, laporan dibuat kepada SPRM, maka tawaran yang dibuat, contohnya oleh Puan Mas lah, walaupun Puan Mas iman dia kuat takkan buat benda macam ni kan. Contoh. Dibuat kepada saya dan saya pun consider benda tu, maka tawaran dan penerimaan tawaran tu adalah jenayah. Duit belum dapat lagi. Jadi begitu juga di sini, ini pada dasar pertuduhan, saya tak bincang tentang kekuatan atau kelemahan kes tu. Itu di mahkamah. Kita tidak ada hak nak bincang tu lagi sebab belum start pun. Di tahap ini, pada dasarnya tidak ada khilaf dari segi perundangan untuk mengatakan bahawa seseorang yang dikatakan meminta suapan tidak boleh dituduh, melainkan jika duit itu diterima. Tidak, itu salah. Kalau duit diterima, dia tadi pertuduhan lain pula, menerima suapan. Meminta suapan satu pertuduhan, menerima suapan satu pertuduhan. Menawarkan suapan satu tuduhan, memberi suapan satu tuduhan. Jadi ini rakyat kena faham. Ya, saya harap setakat ini untuk jawapan soalan tadi itu. Okey, kalau kita lihat tadi Tuan Hanya ada mengatakan bahawa suapan kes rasuah ini hanya tawaran yang diberikan oleh Lim Guan Eng, hanya tawaran ataupun meminta, belum ada transaksi sebagainya. Tapi memang ia memang dari segi jenayah dibuktikan di mahkamah. Dia tertakluk, nak bukti tu jadi isu. Sekarang ni pokoknya orang tak nampak di sini adalah macam mana nak tuduh. Betul. Pokoknya bukan macam nak tuduh, pokoknya macam mana nak bukti. Jadi itu adalah tertakluk kepada keprofesionalisme dan budi bicara pihak pendakwa. Adakah mereka mempunyai saksi untuk menunjukkan bahawa memang ada permintaan suapan? Setakat daripada itu, saya perlu bincang satu isu sensitif di sini. Saya harap Puan Mas mempunyai masa untuk perkara tersebut. Pada masa persekitaran Guan Eng dituduh di mahkamah, tertular di media masa satu dokumen yang setebal 36 muka surat. Yang pada zahirnya tampak seolah-olah sebagai satu keterangan yang diberikan oleh saksi dalam siasatan SPRM. Sama ada ianya sah atau tidak, kita tak tahu. Tapi benda tu tertular. Sekiranya benda tu adalah sah kenyataan bersumpah ataupun dalam keterangan, maka saya nombor satu heran macam mana dia boleh tertular. Sebab dia sebenarnya tertakluk di bawah akta rahsia rasmi. Tapi itulah isu tu tepi. Kandungan 36 muka surat tersebut kononnya adalah kenyataan daripada Zarul, iaitu pengarah Zenith yang dikatakan orang yang menyuap tersebut atau memberi tawaran tersebut. Now, kalau dokumen tersebut autentik dan kalau dibaca kandungan tersebut, dikatakan kononnya di persekitaran kawasan Mid Valley, dalam salah satu perjalanan bila dia nak hantar Guan Eng pulang, dia ada cakap bahawa saya akan tawarkan 10% daripada untung bersih. Itu dalam keterangan di situ. Dan menurut keterangannya, Guan Eng kononnya senyum. Now, adakah ungkapan tersebut boleh dibuktikan di mahkamah? Adakah senyuman tersebut boleh dibuktikan? Dan adakah senyuman itu menandakan penerimaan? Itu adalah perkara yang mahkamah akan tentukan. Bukan untuk kita di luar. Sebab kita tak boleh rujuk khususnya keadaan dalam kereta, dalam perjalanan tu. Kita kena rujuk. Akan ada rentetan peristiwa. Bagaimana sebenarnya perkara itu muncul. Jadi mahkamah akan meneliti keseluruhan rentetan peristiwa. Mungkin ada saksi lain yang akan mengesahkan, ya betul, saya nampak Zarul tu naik kereta. Zarul ke apa nama dia, saya tak ingat lah.
Sebab orang yang bagi rasuah ni ataupun menawarkan rasuah patut tak ingat pun. Jadi siapa yang bagi rasuah ni pun kalau dia dah bagi tahu kepada orang ataupun ada orang boleh saksikan ada Guan Eng naik kereta dengan dia ataupun mungkin ada orang di belakang kereta tu di kawasan penumpang yang mungkin dengar tak dengar, kita tunggu bicara. So at this juncture di tahap ini untuk mengatakan pertuduhan terhadap Guan Eng ni macam tak betul, saya rasa kilaf. It's not right sebagai rakyat untuk kita mempersoalkannya. Cuma saya nak tekankan di sini. Saya harap berkaitan kes Najib Razak maupun kes Guan Eng, apabila perkara itu dibawa ke mahkamah, rakyat di luar dan saya sebagai seorang peguam berharap bahawa pembawaan kes ke mahkamah adalah berlandaskan kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Maksudnya ianya dibawa sebab ia menzahirkan besar kemungkinan wujud jenayah. Sama ada dapat dibuktikan atau tidak tertakluk kepada pihak pendakwa dan peguam bela dan keputusan mahkamah. Tapi kalau pembawaan mana-mana kes, sama ada Najib Razak, Lim Guan Eng ataupun Hanif Khatri sekalipun, bukan disebabkan kedaulatan undang-undang, cuma disebabkan keadaan politik, maka jangan pergunakan sistem kedaulatan undang-undang bagi tujuan politik. Itu salah. Itu sendiri merupakan suatu jenayah rasuah, penyalahgunaan kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM. Sekiranya pihak berkuasa seperti SPRM maupun polis menyalahgunakan kuasa mereka untuk mengambil pihak, jika ada, saya tak kata macam tu dalam kes ini, tapi saya sarankan kalau itu yang dilakukan, maka itu sendiri adalah salah. Tapi sama ada Guan Eng menghadapi suatu pertuduhan yang wujud ataupun boleh wujud dalam dari segi sistem kedaulatan undang-undang, jawapannya ya ada. Mana-mana pertuduhan yang mengatakan kononnya permintaan dibuat tak bermaksud penerimaan kena ada. Tidak. Faham. Jadi rentetan daripada isu Lim Guan Eng ini boleh saya katakan tak tersimpulkan bahawa isu ini baru dibangkitkan dan juga belum ada bukti yang sah menunjukkan bahawa 10% daripada keuntungan yang dikatakan itu belum ada berapa amount lagi. Sebab mungkin rakyat nak tahu kalau 10% berapa amount dia. Rakyat kena faham. Mungkin orang macam kenapa baru sekarang nak menimbulkan isu ini selepas isu Najib Razak telah didapati bersalah. Kenapa baru sekarang? Mungkin Tuan ni boleh jelaskan. Sebab saya rasa pastinya ramai orang yang tak berapa faham juga. Terutama juga saya mungkin kurang clear berkenaan dengan kes Lim Guan Eng ini. Setakat daripada bacaan saya, kes terowong ni bukan kes asrama pekerja, tidak. Kes terowong ni mula wujudnya isu tu sejak tahun 2011. Tapi menurut bacaan saya juga siasatan bermula tahun 2017. Ya, jadi pihak SPRM dan pihak lain yang berkuasa yang berkenaan telah mulakan siasatan tahun 2017. Tapi terdapat perubahan kerajaan pada bulan Mei 2018. Adakah perubahan kerajaan tersebut menyebabkan siasatan pihak SPRM tergendala ataupun tidak? Wallahu alam. Sebab jangan kita lupa, pada masa itu ada perubahan dalam ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu daripada yang kes SPRM Bali itu, Zul, ditukar kepada Syukri. Dan selepas daripada Syukri pada Disember tahun 2019 ditukar pula kepada si Latifah Koya. Jadi adakah penukaran pimpinan ni menyebabkan pelbagai kes mungkin ada tergendala sedikit dia punya siasatan. Dan pada masa itu jangan kita lupa, siasatan terhadap Najib terpaksa disegerakan kerana pada masa itu apabila Najib telah menutup siasatan SRC pada tahun 2015-2016 dan bila kerajaan tersebut jatuh dan Najib boleh disiasat dengan lebih terbuka, maka siasatan tertumpu kepada SRC, 1MDB dan sebagainya. Dengan kekurangan kaki tangan, saya percaya akan menyebabkan kes tersebut mungkin terbantut sekejap. Tapi ini tidak bermakna keadilan tidak dapat dilakukan. Sebab sekarang ni kita dapat tengok bahawa Lim Guan Eng dibawa ke mahkamah. Jika betul lah, sama ada betul atau tidak, biar Lim Guan Eng lawan di mahkamah. Walaupun dibawa pada tahun 2020, tapi ini adalah berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai jenayah pada tahun 2011-2013, iaitu pada masa Lim Guan Eng memegang kerusi sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Bukan sebagai Menteri Kewangan Negara Malaysia. Tidak, it's at that time.
Baik, kalau terlihat sebelum ini ataupun terdahulu, ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng itu sendiri berkata bahawa pertuduhan ke atas beliau bersifat politik. Dan pernahkah seorang individu didakwa sebelum menerima sebarang habuan? Adakah kes ini akan menentukan presiden baru? Itulah dia, seperti yang saya nyatakan ya, yang pertama sekali ada dua bahagian. Pertama sekali, tidak semestinya tak dapat habuan menjadikannya satu pertuduhan yang salah. Sebab meminta suapan atau menawarkan suapan itself is a crime. Jadi ini bukan presiden baru. Terdapat banyak kes, saya sendiri pernah lawan di mahkamah, di mana orang yang minta suapan dikatakan dituduh di mahkamah, dan ada yang dapati bersalah, ada yang dapati tidak bersalah. So there's no new president di sini. Walaupun belum orang kata new president sebab orang tak tahu apa yang berlaku di mahkamah sebelum ni. Yang pertama. Yang kedua ni balik kepada dapat habuan. Baik. Kalaulah Puan Mas balik kepada soalan bank tadi. Puan Mas buat permohonan untuk 5 juta ringgit. Tawarkan kepada saya, Cik Anip, kalau lulus saya bagilah 10% daripada apa yang saya dapat. Puan Mas minta 5 juta. Adakah bank nak luluskan 5 juta? Tak semestinya. Mungkin 4 juta, mungkin 3 juta, mungkin 500,000. Jadi dalam keadaan masa macam tu, apakah nilai? Bergantung kepada kelulusan kelak. Tapi tawaran untuk saya consider, elok juga ni dapat 10%. Ya? Adalah sebelum kelulusan. Jadi bagi saya, rakyat, isunya bukan duit. Rasuah adalah benda salah. Jadi berapa yang diminta atau berapa jumlah sebenarnya, sama ada 2.6 bilion untuk 1MDB, 42 million untuk SRC, ataupun kalau 10% daripada nilai bersih, terowong dikatakan bernilai lebih kurang 6.2 bilion, ataupun minta maaf 620 bilion. Jadi kalau 10% is 6.2 bilion. Well, itu nilai kasar. Nilai bersih mungkin kurang pada tu. Tapi jika pun itu nilainya, is it important? RM100 ataupun 100 juta, rasuah tetap rasuah. Jadi pokoknya di sini, saya tak tahu kenapa rakyat kita ni nak tahu sangat jumlah. Dan yang keduanya, untuk menjawab soalan tersebut, macam saya kata tadi, sekiranya rasuah dapat dibendung di peringkat awal, maka lebih baik kalau tawaran dibuat dan ada pertuduhan dibuat, belum sampai diterima, kan itu lebih baik daripada membiarkan rasuah itu berlaku dan kemudian baru nak kata dah hilang 620 juta ataupun 6.2 bilion. So, bagi saya itu tak begitu relevan untuk perbincangan. Jadi, mungkin kenyataan itu, mungkin pada Tuan Hanif macam mana? Ini bukan bersifat politik semata-mata. Tak, bersifat politik atau tidak, minta maaf saya tak jawab soalan itu lagi. Bersifat politik atau tidak merupakan satu isu yang boleh dibangkitkan di mahkamah. Tapi bangkitkanlah di mahkamah. Macam Najib Razak, apabila dia mengatakan bahawa kononnya beliau dituduh kerana isu politik, dan beliau tampilkan pelbagai kenyataan di media massa, media sosial, bagi saya itu tak molek. Dan bila dibangkitkan di media sosial, sebenarnya dia memberi kenyataan yang bercanggah. Daripada saya tak tahu, saya tahu tapi orang lain buat, ini derma Arab dan sebagainya. Akhir sekali dia kata digunakan untuk kebajikan dan menghantar duit kepada anak-anak yatim dan ibu-ibu tunggal. So, inilah bahayanya. Orang politik tak faham bahawa perbicaraan adalah di mahkamah, bukan di media sosial. Kalau awak nak memilih di media sosial, maka awak akan melemahkan kes awak, dan yang keduanya, awak juga terdedah kepada penghinaan mahkamah. Jadi balik kepada Guan Eng pula. Kalau Guan Eng nak kata dia merupakan mangsa politik, tampilkan di mahkamah. Dan ada dua cara. Sebab jangan kita lupa macam mana Najib Razak mempunyai peguam-peguam tersohor, Syafiq Abdullah dan sebagainya untuk membela beliau. Begitu juga Guan Eng. Dia mempunyai Gobind Singh Diol, Ram Karpal Singh Diol dan sebagainya untuk membela dia. Pasti mereka tahu. Dari segi perundangan ada dua cara. Kalau nak dikatakan mangsa politik, nombor satu, sama ada buat permohonan di mahkamah. Kata, inilah asas-asas yang saya katakan. Kes ini adalah suatu tindasan politik tanpa bukti, tapi sengaja dibawa untuk menjatuhkan maruah saya dan untuk menentukan bahawa saya tidak mempunyai peluang di pilihan raya. Contohnya, tampilkan bukti, biar mahkamah buat putusan. Atau yang keduanya, bila bicara berjalan, tampilkan keterangan untuk menunjukkan bahawa pihak SPRM, pihak pendakwa raya sengaja wujudkan pertuduhan. So, selagi tidak dan dibawa ke media sosial, mana berhentinya? Puan Mas, saya nak tanya. Kalau misal kata sekarang
Najib kata tindakan politik. Dan Guan Eng kata tindakan politik. Apa bezanya? Adakah semata-mata sebab mereka ahli politik, maka undang-undang tidak boleh dilaksanakan terhadap mereka? Dan bila dilaksanakan, dituding jari mengatakan bahawa tindakan politik? It's wrong. It's wrong. Dan bagi saya, yang penting, akhir sekali tentang soalan ni, kalaulah ada perubahan kerajaan selepas ini sekalipun, kalau ada pun, katalah Perikatan Nasional ditumpah ataupun tumbang, dan ada kerajaan lain, sama ada kerajaan Pakatan Harapan ke kerajaan lain pun, kerajaan alien ke apa ke yang memerintah negara Malaysia, ke semua kes ni, sama ada kes daripada Najib Razak ataupun orang-orang lain daripada Barisan Nasional, maupun kes terhadap Lee Guan Eng ataupun mana-mana orang lain daripada Pakatan Harapan ataupun sesiapa alien daripada parti alien, tidak boleh digugurkan. Faham. Semata-mata sebab ada perubahan kerajaan. Sebab politik tak boleh mengatasi kedaulatan undang-undang. Undang-undang mengatasi politik. Okey. Okey, sebut tadi Tuan Hanif ada mengatakan berkenaan dengan media sosial. Media sosial ni kalau kita lihat, walaupun Najib didapati bersalah dalam kes SRC International, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur disabitkan 12 tahun di penjara dan denda sebanyak 210 juta. Tetapi Najib Razak ni masih lagi bergerak aktif dalam media sosial, mengeluarkan kenyataan beliau tidak bersalah, dan terbaru-baru ini di Dun Slim saya pergi, kenyataan mengatakan dia tidak bersalah dan kalau kesian undilah Dun tersebut sekian-sekian. Jadi adakah kenyataan yang dikeluarkan oleh Najib Razak ini mendahului mahkamah, keputusan mahkamah? Baik, dua perkara di sini. Mana-mana orang yang dituduh di mahkamah, sama ada dia tidak bersalah ataupun bersalah, secara spontan, secara natural, akan membuat komen mengatakan bahawa dia tak bersalah. Sebab dia masih mempunyai rayuan. Now, setakat mengatakan dia tidak bersalah, setakat mengatakan bahawa dia akan merayu, itu tidak bermaksud ia penghinaan kepada mahkamah. Kalau dia pergi satu tahap lanjut, mahkamah telah secara tipu mendapati dia bersalah, maka itu penghinaan mahkamah. So itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang menarik daripada soalan Puan Mas tadi, saya nak sentuh secara ringkas. Sebenarnya salah satu isu dalam kes Najib Razak adalah hukuman denda yang dikenakan telah pun digantung sehingga rayuan. Now, dari segi prinsip biasa undang-undang, denda ni tidak akan digantung. Tidak akan digantung. Melainkan dalam keadaan-keadaan yang memang betul-betul pelik ataupun luar biasa. Saya boleh faham 210 juta adalah jumlah yang tinggi. Even bank komersial terbesar di dunia pun tak mungkin keluarkan dalam hari yang sama tunai 210 juta. I can understand. Tapi pokoknya adalah sepatutnya mahkamah patut dihujahkan. Sama ada dihujahkan atau tidak pihak pendakwa, saya tidak tahu. Dan saya tidak ingin mendahului mahkamah sebab mungkin rayuan difailkan. Tapi pokoknya sepatutnya mahkamah perintahkan, ambil kira untuk perintahkan bayaran ansuran. Sebab rayuan mungkin didengar 5 bulan lagi, 6 bulan lagi. Tapi kalau diperintahkan ansuran, bayarlah 4 juta sebulan. Ya. By the time dia bayar 20 juta, dah dengar rayuan. Kalau dia pasti tak bersalah, dia baru bayar 20 juta dipulangkan balik. Tapi dia tak dibebankan membayar 210 juta terus. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau misal kata diminta untuk diminta untuk menggantung terus macam mana yang berlaku, maka mahkamah sepatutnya kenakan syarat lebih. Sebab kalau dia tak dapat bayar denda, maka dia kena masuk penjara tau, sebagai ganti denda. Jadi bila dia diminta gantung bayar denda, sepatutnya rumah dia tu ataupun kediaman dia tu dianggap penjara. Dan beliau diperintahkan untuk duduk di rumah mulai daripada 6 petang sampai 6 pagi esoknya contohnya. Dan tidak boleh pergi ke majlis-majlis sebab dia sepatutnya dalam penjara. Begitu juga pernah berlaku. Saya ambil contoh ni bukan daripada angin. Dalam satu kes bunuh berbelas tahun dulu, seorang peguam lebih pada 80 tahun dituduh bunuh seorang pilihan rider motorbike. Tapi sebab umur dia terlampau tua dan ada banyak penyakit, mahkamah benarkan dia berada di rumah, diikat jamin. Sedangkan bunuh tak ada ikat jamin. Dalam keadaan-keadaan luar biasa. Tapi mahkamah perintahkan, awak duduk rumah ni tak bermakna awak pergi kerja. Sebab awak sepatutnya di penjara, ditahan. Jadi awak kena ada di rumah antara 6 petang sampai 6 pagi. Dan kalau awak ada jemputan kahwin ataupun jemputan cerai sekalipun, tak boleh pergi. Sebab awak tak boleh hadir majlis sosial. Tapi perkara itu patut diambil kira bagi saya. Dan minggu lalu ada dikatakan pihak pendakwa raya telah memfailkan rayuan.
Kalau pihak pendakwa raya ada failkan terhadap perkara ini, maka itu satu perkara yang kita perlu tunggu dan lihat. Sebab bagi saya, kalau mahkamah kenakan syarat-syarat tambahan jaminan untuk menggantung, maka mungkin kita tak akan dapat keadaan di mana seorang pesalah yang didapati bersalah masih berkempen pilihan raya. Seolah-olah dia seorang malaikat yang suci. Ya? Okey, sebab pasal berkenaan dengan pilihan raya, berkempen, mungkin pendapat dan pandangan Tuan Hanif mungkin boleh elaborate lebih. Sebab kalau kita lihat dalam kempen tersebut mengatakan mungkin berbau mengatakan tidak bersalah, perlu mengundi DUN sekian-sekian untuk mengembalikan BN semula. Adakah itu perlu dan patut sekiranya dalam keadaan yang sekarang ni? Itu bagi saya adalah satu perkara yang tidak etika dan tidak bermoral. Sebab kalau seorang yang sekarang ini sama ada dia akan menang rayuan atau tidak, itu soalan lain. Sekarang ini didapati mahkamah pesalah. Untuk parti beliau sendiri membenarkan dia sebagai seorang pesalah, berkempen adalah salah, tak beretika. Adakah awak memberi contoh kepada rakyat, bukan saja di Islam, di satu negara, bahawa didapati bersalah rasuah ataupun apa-apa jenayah is okey? Adakah itu mesej nak disampaikan sebagai satu parti politik? Begitu juga saya dipahamkan, digress sikit tapi relevan, di Sabah semalam. Dikatakan Barisan Nasional memilih Bung Mokhtar untuk menjadi ketua jentera mereka di Sabah. Sedangkan beliau menghadapi pertuduhan-pertuduhan jenayah di sini. Dan Rahman Dahlan di Sabah mengatakan, ia ini adalah tidak etika untuk membenarkan seorang yang mempunyai permasalahan tuduhan jenayah untuk mengemudi jentera di Barisan Nasional. Ia ini adalah seolah-olah membunuh diri, committing suicide. Sebab mesej yang disampaikan kepada rakyat. Jadi saya syorkan di sinilah, rakyat-rakyat di Slim faham bahawa sekiranya satu parti politik tidak ada modal, tapi cuma menggunakan pesalah jenayah sebagai kempen mereka, maka sepatutnya mereka patut ditolak oleh rakyat. Sebab kalau seorang jenayah menjadi penyampai maklumat parti yang bertanding, apakah nilai tahap kebajikan kepada rakyat kita tak tunjuk di sini? Tidak adakah mana-mana pemimpin lain yang bersih dan suci dalam UMNO ataupun Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin yang boleh memberi kempen di situ selain daripada Najib Razak? Dan sekiranya lah rakyat nak mengambil kira pun, maka is it right untuk rakyat mendahului mahkamah? Kalau dia kata saya tidak bersalah, tapi mahkamah tahu, rakyat tahu mahkamah sudah dapati dia bersalah. Dia mempunyai hak merayu, tapi rayu kemudian. Sekarang ni, pada tahap ini, pada saat ini, seorang pesalah bercakap depan awak. Adakah awak nak dengar cakap dia atau nak dengar cakap mahkamah? Kalau rakyat tak nampak benda tu, saya sedih dengan keadaan negara kita di tahun 2020. Ini bukan isu politik tau. Ini isu ketulinan kemasyarakatan. Apa yang betul is betul, apa yang salah is salah. Dan kalau mahkamah silap di mahkamah tinggi, beliau boleh betulkan kemudian. Tapi sekarang ini, pasal itu saya tekankan dalam beberapa wawancara saya, sekarang ini selepas bertahun-tahun, kita katakan Najib Razak tidak bersalah sehingga didapati bersalah. Dan kita akur kepada konsep tersebut, walaupun dituduh dengan pelbagai pertuduhan. Tapi pada 28 Julai 2020, bila mahkamah mendapati Najib bersalah, dia adalah pesalah. Dan dia perlu dilayan sebagai seorang pesalah yang telah terbukti sebagai pesalah. No such thing as belum bersalah sehingga rayuan. Sudah bersalah, rayuan cerita lain. Okey, sebab kenaan dengan dah didapati bersalah pun, ada yang mengatakan, masyarakat mengatakan, kenapa sudah didapati bersalah tidak dipenjarakan dan kenapa tidak memakai baju oranye dan bebas melakukan aktiviti politik sekarang? Mungkin Tuan Hanif boleh katakan, boleh komen sikit daripada sudut perundangan ini. Bolehkah tidak yang bersalah tidak memakai baju dan sebagainya? Sebab kita menjerumuskan berkenaan dengan kefahaman masyarakat yang mungkin ada yang setengah faham, ada setengah yang belum faham lagi kenapa perkara ini berlaku, tidak dipenjarakan dan tidak memakai baju yang seperti yang dianggap bersalah. Baju oren sebenarnya Puan Mas tidak ada kena mengena dengan bersalah atau tidak. Baju oren ni wujud lebih kurang 12-15 tahun dulu, di mana apa yang berlaku adalah pihak-pihak berkuasa siasatan seperti polis, SPRM dan sebagainya yang membawa orang-orang yang ditangkap untuk siasatan, bukan yang didapati bersalah, yang ditahan bila dibawa kepada magistrate mahkamah untuk dapat perintah lanjutan tahanan untuk siasatan, maka mereka dikenakan baju-baju berwarna-warni mengikut jabatan masing-masing. Kerana apa?
Sebab kesemua mereka ni akan dibawa ke hadapan satu magistrate. Jadi magistrate pun nak tahu ni daripada pihak immigration ke, daripada dadah ke, daripada SPRM ke. Jadi mahkamah boleh bagi keutamaan untuk sebut kes itu terlebih dahulu. Tapi walau apa sekalipun, saya pernah menyuarakan pendapat saya bahawa memakai baju oranye atau baju ungu dan sebagainya sebelum dituduh adalah suatu konsep yang tidak bermoral untuk pihak berkuasa. Sebab stigma yang dikenakan, pandangan negatif oleh rakyat seolah-olah dia sudah bersalah. Jadi apa yang patut dilakukan adalah orang itu dibawa dalam baju preman biasa. Tapi bila sampai mahkamah untuk membolehkan magistrate membezakan dia daripada jabatan mana, maka kenakan vest di dalam situ. Bukan daripada perjalanan daripada SPRM sampai ke mahkamah. That's wrong. Itu adalah penyalahgunaan kuasa mahkamah. Dan to be fair, perkara tersebut telah diambil kira. Latifah Koya bila beliau menjadi pesuruhjaya SPRM, salah satu benda betul yang beliau buat pada masa itu, dan saya telah pun menyokong tindakan beliau, adalah untuk mengharamkan penggunaan baju oranye. Oleh itulah pada masa Najib ditangkap dan orang-orang lain ditangkap, tidak ada baju oranye digunakan. Sebab pihak SPRM telah memperbetulkan kesalahan pada masa itu. Tapi bila Lim Guan Eng ditahan, tiba-tiba sekarang ni entah macam mana polisi SPRM yang telah dibetulkan oleh Latifah Koya telah ditidakkan balik. Mungkin saudara Azam Baki boleh jawab. Saya percaya beliau telah menyatakan di dalam media bahawa tertakluk kepada pegawai penyiasat berkenaan. Saya rasa that's not right. Pihak SPRM sendiri mempunyai polisi. Adakah nak teruskan dengan penggunaan baju oranye ataupun baju rainbow sekalipun untuk tahanan adalah keputusan polisi, bukan keputusan pegawai penyiasat. Jadi jangan berdolak dalih. Saya nak cadangkan di sini kepada Azam Baki. Kalau polisi Latifah Koya telah diubah, maka bagi tahu. Apa nak takut? Tapi kalau tak diubah, maka kekalkan. Dan oleh itu isu Lim Guan Eng atau sesiapa lain, bukan soal Lim Guan Eng di sini. Sama ada Mutus Sami ataupun Ahmad. Siapa sekali, ataupun Shahrukh Khan sekali dipakaikan baju oranye, sekarang ini is wrong. Jadi saya harap perkara ini dapat dijelaskan oleh pihak SPRM. Tapi mungkin daripada penjelasan itu rakyat boleh nampak kenapa pada zaman Najib Razak, sama ada Bung Mokhtar ataupun Zaid Amidi dan sebagainya, tidak dikenakan baju oranye kerana pada masa itu polisi telah dimulakan. Tidak ada baju oranye kerana masih disiasat, belum dituduh. Jadi pihak-pihak yang disiasat pada tahun 2018 hingga 2020 mendapat keuntungan daripada polisi tersebut. Tapi selepas penukaran kerajaan sekarang ni, maka kita nampak baju oranye kembali menghantui masyarakat kita. That's wrong. Okey. Mungkin antara kedua-dua topik yang kita bincangkan berkenaan dengan kesimpulan kes rasuah Najib Razak dan juga Lim Guan Eng, mungkin apakah kesimpulan yang boleh Tuan Hanif simpulkan agar memberi kefahaman ataupun kefahaman kepada penonton kita untuk lebih memahami kedua isu ini sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kesimpulan untuk kedua-dua kes ini. Bagi saya lah, bila kita cakap tentang kedaulatan undang-undang, maka kita harus sebenar-benarnya menghormati mahkamah dan kedaulatan undang-undang. Najib Razak dituduh di mahkamah. Lim Guan Eng dituduh di mahkamah. Dalam kes SRC, Najib Razak didapati bersalah. Kita hormati keputusan tersebut. Dan kita juga hormati hak Najib Razak untuk merayu. Pada masa yang sama, Najib Razak pun harus menghormati keputusan mahkamah bahawa dia sekarang ni bersalah. Guan Eng pula, dia dituduh di mahkamah, hormatilah hak mahkamah untuk mengadili beliau. Jangan nak buat kenyataan-kenyataan di media sosial dan menghantui fikiran masyarakat seolah-olah dia adalah seorang malaikat yang suci. Buktikan bahawa dia seorang yang suci di mahkamah. Dan kalau beliau percaya beliau adalah seorang mangsa persecution ataupun mangsa politik, maka tampilkan permohonan yang perlu. Tapi selagi perkara itu tidak dibuat, maka sama ada Najib Razak ataupun Lim Guan Eng, mereka perlu diadili dengan sama rata, seadilnya, sesaksamanya oleh prinsip kedaulatan undang-undang. Itu sahaja. Baik, terima kasih Tuan Hanif atas penjelasan yang diberikan. Saya rasa topik ini memang agak panas sebab kalau sembang-sembang tak tahu pula dah sampai 40 minit. Sebab kita ada soalan yang diajukan oleh penonton dan kita memberi juga laluan kepada penonton untuk bertanyakan sebarang jenis soalan sebab kita mempunyai masa lebih kurang dalam 20 minit ataupun 15 minit saja. Jadi kita teruskan dengan soalan tambahan yang diberikan oleh penonton. Okey Tuan Hanif, ini topik berlainan sikit. Sebab kalau terlihat baru-baru ini, minggu ini, Tuan Hanif hangat diperkatakan di dalam Tuan Hanif orang kata
hangat diperkatakan di dalam akhbar, sidang media dan sebagainya. Ini berkenaan dengan Tuan Hanif sendiri telah membuat keputusan untuk mengendalikan kes saman terhadap pengampunan Presiden Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dalam keadaan politik yang keadaan sekarang tidak menentu. Mungkin Tuan Hanif boleh komenkan sebesikit berkenaan dengan isu ini. Ya, saya rasa isu yang yang dibincangkan sehari dua ni adalah penglibatan saya sebagai kaunselor, iaitu peguam berhujah di mahkamah pada hari Jumaat yang lalu berkaitan suatu kes yang dibawa oleh seorang lagi peguam sebagai litigan, Khairul Azam. Dan saya dilantik oleh beliau melalui peguam beliau untuk menjadi peguam berhujah pada hari Jumaat. Dan isu dibangkitkan adalah kenapa saya menjadi peguam yang berhujah tersebut. Kenapa saya libatkan diri. Ini satu perkara yang dengan jelas menunjukkan bagi saya lah. Dan rakyat kena faham. Isu politik tidak boleh dicampur adukkan dengan guaman. Memang betul selama ini saya pernah mengendalikan dan saya masih mengendalikan beberapa kes untuk Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri dan Ahli Parlimen Langkawi sekarang. Tapi itu tidak bermakna saya tertakluk kepada keadaan ataupun polisi kerajaannya ataupun prinsip-prinsip perjuangannya dalam pengendalian kes di mahkamah. Sebab Tun sendiri menegakkan, saya percaya, rule of law, kedaulatan undang-undang. Dan kedaulatan undang-undang memerlukan saya dari segi guamannya mengendalikan kes apabila benda itu sebenarnya melibatkan isu perlembagaan dan isu undang-undang yang diminta oleh peguam untuk saya kendalikan. Now, balik kepada isu ni, ramai juga tak tahu pada masa Kerajaan Pakatan Harapan, saya juga adalah antara peguam yang telah menyaman Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesihatan, Rokok dan sebagainya. Dan juga Kerajaan Negeri Johor, Kerajaan Negeri Melaka, Peguam Negara. Saya telah mewakili keluarga Adib untuk mengambil kes penghinaan. Kenapa pada masa itu orang tak nampak seolah-olah itu adalah juga melibatkan Tun? Kenapa pada masa itu rakyat boleh terima bahawa saya mengendalikan tugas saya sebagai tanggungjawab seorang peguam? Sedangkan memanglah saya peguam Tun pada masa itu dan sekarang dalam kes-kes beliau. So, saya di sini ni rakyat kena faham. Jangan politikkan kerjaya. Jangan politikkan setiap benda. Macam tadi kita kata jangan politikkan kedaulatan undang-undang. Walaupun saya peguam Tun, Tun faham, Tun hormat hak saya untuk mengendalikan kes-kes lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, bersabit dengan kes pengampunan Anwar Ibrahim ni, saya percaya menjadi isu lebih hangat kerana yang pertama, dia Anwar Ibrahim. Bukan tuduh dengan law sebab dia Anwar Ibrahim dibangkitkan. Yang keduanya, disebabkan pada masa itu dikatakan kerajaan berubah 9 Mei 2018 dan pengampunan Anwar Ibrahim pada 16 Mei 2018. Jadi persoalan yang mereka tanya, kenapa sekarang Hanif Khatri bangkitkan benda ni sedangkan dah lebih 22 bulan benda tu berlaku. Di sini orang kurang faham. Adakah saya tahu pada masa itu apakah dia kandungan pengampunan atau tidak? Saya dikatakan peguam Tun pada masa itu dan sekarang. Saya bukan peguam Anwar. Adakah saya yang menyediakan dokumen pengampunan? Tidak. Dan pada masa itu menurut sejarahnya pun tidak ada peguam negara yang mengendalikan ataupun menduduk kerusi peguam negara, sebab pada 14 Mei dikatakan Apandi Ali, Tan Sri Apandi Ali telah diletakkan di bawah cuti sehingga bersara ataupun sehingga berhenti, dan serta-merta seorang Solicitor General Peguam Cara Negara telah pun mengambil alih tanggungjawab dia pada 14 Mei. Jadi pada masa lembaga pengampunan pun ada pegawai peguam negara. Urusan kerajaan adalah urusan Perdana Menteri dengan kerajaan, iaitu peguam-peguam kerajaan. Bukan dengan peguam dia dalam kes lain. Saya tidak berhak mencampuri urusan kerajaan. Yang kedua, jadi tanyalah kepada peguam Anwar bagaimana mereka menyediakan lembaga dokumen pengampunan tu. Dan pada masa itu secara sahihnya sejak 16 Mei sampailah baru-baru ini, adakah dokumen pengampunan telah dikeluarkan kepada orang ramai? Saya nak tanya tu. Ada tak didedahkan dokumen pengampunan? Tidak ada.
Jadi saya tak pernah baca pun dokumen pengampunan, sehinggalah apabila Peguam Khairul saya percaya memfailkan tindakan pada bulan 2 yang lalu. Dan bila dia failkan tindakan, maka pejabat Peguam Negara dan Peguam Anwar Ibrahim memfailkan permohonan untuk batalkan. Kata pengampunan diraja tidak boleh dihakimi. Contohnya, itu isu yang dibangkitkan. Dalam permohonan mereka ni, Puan Mas, merekalah kembarkan. Mereka yang kembarkan dokumen pengampunan. Jadi dokumen pengampunan pada kali pertama dibawa di hadapan saya untuk saya melihat adalah pada persekitaran bulan 7 yang lalu. Apabila mereka berjumpa saya untuk saya kendalikan kes tersebut. Dan bila saya mendapati ada isu, saya tak kata saya betul ataupun salah. Dalam pandangan saya ada isu keperlembagaan yang perlu ditampilkan, maka saya setuju menjadi peguam berhujah. Kerana selagi bagi saya keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang terpenting. Dan perkara ini perlu diselesaikan. Biarlah mahkamah tentukan adakah pengampunan tersebut sah atau tidak, adakah pengampunan itu bersyarat ataupun tidak dan sebagainya. Itu mahkamah telah dihujahkan dan mahkamah akan beri keputusan pada 21/9. Tapi jangan sekali-kali melibatkan penglibatan saya sebagai peguam kaunsil seolah-olah ada konspirasi dengan Tun. Sedangkan Tun dengan betul dan tepat telah memberitahu kepada orang awam sebab perkara ini bangkitkan bahawa Hanif Katri ni bukan pun peguam peribadi dia. Which is correct. Saya cuma mengendalikan kes-kes dia bila diminta di mahkamah. Okey, kita bersebut berkenaan dengan keputusan yang telah dibuat oleh Tuan Hanif Katri. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Jadi, mungkin Tuan Hanif boleh kongsikan sedikit apakah asas kes tersebut berkenaan kalau kita lihat jadi dengan memfailkan kes ini, adakah ia mencabar pengampunan agung yang telah dibuat sebelum ini dan kerana pengampunan tersebut memang dipersetujui oleh agung. Jadi apakah asas dia sebenarnya yang dilakukan oleh Tuan Hanif? Ya, soalan tu pada dasarnya melibatkan pertikaian yang sudah ada di mahkamah. Dan saya seperti biasa Puan Mas pun tahu tidak boleh mendahului mahkamah. It's not right. Cuma saya nak tekankan di sini, kalau ada orang baca laporan-laporan media, ada dipetik antara hujah saya dengan jelas menyatakan, kita bukan persoalkan hak ke bawah duli yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan. Tidak. Kita cuma tanya, apakah dia tahap pengampunan yang boleh diberi? Adakah pengampunan itu cuma melibatkan hukuman semata-mata? Ataupun bolehkah pengampunan itu melibatkan pembatalan sabitan? Dan itu soalan yang penting. Dan itu cuma diketahui, ada perkataan-perkataan itu bila dokumen lembaga pengampunan didedahkan melalui permohonan Peguam Anwar sendiri. Okey. Dan sebelum ini tidak pernah didedahkan setakat pengetahuan saya. Tapi saya sendiri tidak pernah pun lihat sebelum ini. Jadi itulah persoalannya. Bukan kita soalkan budi bicara mutlak ke bawah duli tuanku untuk memberi pengampunan, tapi pengampunan tu bentuk macam mana dalam bahasa biasanya? Boleh hukuman saja ataupun boleh termasuk sabitan. Ini yang mahkamah diminta untuk buat tafsiran perlembagaan. Sebab kita tidak nak kalau perkara ini tidak diselesaikan, jangan kita risau, jangan kita lupa terdapat Najib Razak. Ada juga kes terhadap beberapa ahli politik lain. Kalau mereka semua dapati sabit salah, adakah rakyat nak setiap pemimpin politik lari naik tangga istana untuk minta batalkan sabitan? Betul. Ya. Jadi biar mahkamah buat keputusan. Baik. Terima kasih Tuan Hanif atas penjelasan yang cukup mantap pada hari ini. Mungkin seterusnya, soalan terakhir kita daripada Dimensi Insight ini, bagaimana pula dengan kenyataan yang Dr. Mahathir keluarkan mengatakan Tuan Hanif bukan peguam peribadi dan seolah-olah cuba menjarakkan diri dengan Tuan Hanif atau macam mana? Saya rasa bukan soal dia cuba jarakkan diri. Tun Dr. Mahathir secara jujur dan ikhlas memberikan maklumat dan hakikat. Sebab orang salah faham. Orang ingat Hanif Katri ini kalau bawa kes Tun, maka dia adalah peguam peribadi. Kalau jual rumah pun Hanif Katri juga. Kalau pergi pertikaian tentang gaji dia yang kerajaan pun Hanif Katri juga. Tidak. Kalau peguam peribadi, maka saya mungkin tutup office saja. Saya tak perlu ambil file lain. Kan? Jadi pokoknya di sini bukan tu nak menjarakkan diri daripada saya, tapi dia nak maklumkan hakikat dia. Hanif ni, dia buat kerja-kerja lain juga. Dia pernah saman kerajaan masa dia Perdana Menteri. Rokok masa kes rokok. Kes rokok, kes Kementerian Pertanian, Nafas, kes pengangkutan Melaka Gateway dan sebagainya. Takkanlah kalau saya peguam peribadi dia
maka saya akan saman kerajaan pada masa dia Perdana Menteri. Dan saya saman peguam negara dia sendiri. Tak masuk akal. Jadi apa yang tu cakap adalah untuk memberi faham kepada rakyat. Rakyat di sini saya nak tekankan secara akhirnya. Jangan campur adukkan perkara. Tolong terima hakikat bahawa dalam guaman seperti mana dalam kedoktoran, dalam kejuruteraan, dalam arkitek, macam-macam bidang lain, lecturer ataupun even biasa sebagai buruh kasar sekalipun, kita bertanggungjawab kepada kerja kita. Adakah kita tak angkat sampah daripada rumah pemimpin yang menjadi contohnya kalau kita ambil sampah dalam kerja kita daripada rumah Tun, adakah bermaksud kita tak boleh angkat sampah, tak boleh angkat sampah daripada rumah Najib? Logik juga. Cuba fikirlah sikit. Jadi saya melakukan kerja saya berpandukan kepada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Kalau ada orang tak puas hati, itu masalah anda. Sebab tolong hormati keadaan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itu sahaja. Baik, mungkin itu antara kenyataan ataupun simpulan yang boleh diutuskan oleh Tuan Hanif berkenaan dengan satu, pertama kita membincangkan tentang kes Lim Guan Eng dan juga Najib Razak, dan kedua kita membincangkan tentang topik pertuduhan berkenaan dengan kes peguam peribadi Mahathir. Tapi sebelum tu kita ada soalan terakhir yang diajukan oleh penonton kita. Ini mungkin lari sikit daripada soalan-soalan sebelum ni. Soalan dia berkenaan dengan kes bekas ketua cabang PKR tawar kontrak untuk raih undi pemilihan PKR. Ada bukti audio dan ada bukti dokumen. Ada orang bagi pada SPRM tapi tak ada dakwaan pun. Bagaimana mungkin boleh Tuan Hanif komen sikit berkenaan isu tersebut? Baik, saya tidak pasti tentang fakta kes tersebut ya. Tapi kalau ada macam mana? Maka perkara ini patut ditampilkan melalui secara betul dan tepat melalui media. Buat laporan kepada ada jabatan laporannya di SPRM. Dan jika masih tidak bergerak, maka buat laporan polis terhadap SPRM terhadap SPRM. Buat laporan polis tentang kegagalan melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan dedahkan benda itu secara betul. Dan sekiranya pihak yang buat laporan tersebut telah terjejas dan di atas tiada tindakan pihak SPRM, maka jika ada ganti rugi yang dialami atau kecederaan yang dialami, maka boleh juga saman orang berkenaan dan bersama dengannya SPRM juga. Okey. Jadi banyak cara dia tertakluk dan fakta lengkap. Untuk mengetahui jawapan sebenar, saya perlu mengetahui fakta yang cukup lengkap. Baik, terima kasih atas semua penjelasan yang diberikan oleh Tuan Hanif Khatri. Baiklah, mungkin kesimpulan ini daripada untuk mengakhiri program ini, mungkin Tuan Hanif ada satu tak kesimpulan yang ingin dikongsikan kepada semua penonton supaya tidak memberi orang kata keputusan ataupun pandangan yang melulu tanpa menunggu keputusan daripada pihak mahkamah. Mungkin sebelum terakhir kesimpulan yang ingin dikongsikan. Saya cuma nak menyatakan inilah Puan Mas dan kepada rakyat di luar. Jangan kita sekali-kali jadi taksub politik atau taksub kepada pemimpin. Apa yang kita patut hormati dan turuti adalah untuk mengikuti perjuangannya. Jadi soalannya di sini bukan kalau kita sokong satu parti, maka segala benda yang kita buat atau dia buat kita kena sokong. Tidak. Itulah kesalahan asasi rakyat kita sekarang. Ya? Jadi saya harap selain daripada itu, biarlah kedaulatan undang-undang menunjukkan jawapannya. Dan jika pihak tak puas hati, boleh merayu ke mahkamah. Tapi untuk rakyat, jangan mendahului mahkamah. Ya. Hormatilah sistem perundangan. Kalau kita tak hormat sistem perundangan, maka akan wujud anarki dalam masyarakat. Dan itu memang membahayakan. Baik, terima kasih Tuan Hanif atas semua penjelasan. Seperti yang kita maklumkan tadi, Tuan Hanif ada mengatakan bahawa bila bekerja, kena ikut profesionalisme. Kalau kata saya tukang buang sampah, tukang kutip sampah, sampah rumah Najib pun saya kena ambil, sampah rumah Tun Mahathir pun saya kena ambil. Macam tu Tuan Hanif, betul? Yes. Okey, itu sahaja daripada saya. Masra Malak Insight Talk. Jumpa lagi insya-Allah pada minggu akan datang bersama ahli panel ataupun jemputan penjemputan kita mungkin daripada segi politik dan sebagainya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih Tuan Hanif. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.